tuan-tuan sekalian, ulama semua sekadar berijtihad sahaja. Ijtihad sahaja. Masuk ijtihad, dia ada 3-4. Mana-mana yang kita ikut, insya-Allah ijtihad saja. Kalau betul, Allah bagi 2 pahala. Kalau tak betul pun kita dapat satu pahala. Baik. Pertama contohnya orang tu accident. Tangan dia simen daripada Melayu panggil apa ni? Pergelangan tangan sampai ke betih. Ke siku. Maaflah, agak sama betih dengan siku. Mengikut keadaan saya badan lah. Betih dah, apa dia? Pukul. Pergelangan tangan sampai ke siku. Simen. Okey, macam mana keadaan dia? Dia boleh berwuduk macam biasa. Ambil guna sebelah tangan je sebab dia mungkin tak mampu masa tu. Basuh muka dia macam biasalah, basuh rambut dia, basuh apa dia? Basuh apa dia? Lepas daripada kumur, kemudian apa dia? Basuh muka, kemudian basuh tangan. Tangan kanan dia simen. Pendapat pertama ni pendapat ijtihad saja tuan-tuan. Pendapat pertama sebut dah dia basuh dan sebagainya, sampai di tangan dia sekadar basuh yang mana boleh kena air saja. Itu saja. Yang lain semua simen tak boleh kena air. Betul tak? Pertama. Kemudian teruskan basuh tangan yang kemudian sapu, kemudian basuh kaki. Lepas daripada tu ijtihad para ulama sebut kita sekadar tangan yang tak boleh kena wuduk tu kita tayamum saja. Tu ijtihad saja. Pertama sebut kita tayamum lepas daripada kita berwuduk. Pendapat yang kedua sebut kita tayamum dulu tempat yang tak boleh kena wuduk, baru kita berwuduk. Pendapat yang ketiga sebut Nabi tak pernah ajar kita tayamum di tempat yang tak boleh wuduk dan sebagainya. Maka pendapat ketiga sebut tempat ni dimaafkan, tak perlu berwuduk, tak perlu tayamum. Tayamum saja anggota yang perlu. Ni semua hanyalah pendapat sahaja, yang mana-mana kita ikut pun tidak ada masalah, mengikut kesesuaian dan keselesaan dan kesenangan kita. Wallahu a'lam. Habis dah? Ya? Masuk celah kuku ni. Baik, celah kuku tuan, kalau kita kuku panjang dan sebagainya, tiba-tiba celah kuku kita ni tak kena kesan wuduk dan sebagainya, maka sembahyang kita tidak sah. Kerana ni merupakan anggota wuduk, sebagaimana Nabi pernah sebut kepada para sahabat dalam satu peperangan Khandaq. Para sahabat wuduk dalam keadaan tergesa-gesa, tumit para sahabat tidak kena kesan daripada wuduk. Nabi kata mana kesan yang tidak kena wuduk, bahagian daripada api neraka. Wallahu a'lam. Soal? Saya ada dengar cara macam ni, tapi dia sebab ustaz yang cakap dia suruh kita selepas telah sembuh kita nak qada. Tak ada mana-mana hadis yang sebut kena qada. Bahkan yang ni rukhsah dalam hadis Nabi SAW. Kalau kita tengok dalam tafsir Ibnu Kathir, dia mencerita kepada kita hanya bab ni saja. Kalau nak cerita kepada kita bab lepas daripada kita solat dan sebagainya, lepas daripada kita pulih kita kena qada, bukan kata hadis, bab pun tak ada dalam kitab. Wallahu a'lam. Nanti saya akan cerita dalam masalah sembahyang hormat waktu dan sebagainya. Wallahu a'lam. Soal? Penggunaan tanah untuk tayamum juga. Ya. Ada macam pasir. Tayamum dua tuan-tuan sekalian. Dua, dan Nabi ajak kepada kita dua. Sekurang-kurangnya Nabi ajak kepada kita kaedah di mana-mana dinding pun ada debu. Ada debu sungguh tuan-tuan. Bukan kata Tok Syed tak buat kerja dah. Memang debu kaedah dia. Bagi Tok Syed bawah pula. Kaedah paling senang di dinding ni ada debu. Kalau di dinding ni kita ambil macam tu, kerana debu dia tak tebal, kita boleh terus berwuduk ataupun kita terus bertayamum. Tapi Nabi ajak kepada kita, kalau kita letak tangan kita di atas debu yang tebal, sebagaimana Nabi ajak kepada Ammar bin Yasir, kita letak tangan kita di atas tanah dan sebagainya, bila kita angkat debu tu tebal. Betul tak? Nabi ajak kita buat macam mana? Nabi suruh kita tepuk itu. Bukan macam tu dah, yang tu pop lagi 70-an. Tak. Macam ni saja. Kemudian terus bertayamum. Kaedah paling senang. Adakah perlu tuan-tuan beli debu tayamum? Tak payah beli. Pertama, kalau kita beli debu tayamum tu tak tahu bila tahu nak guna. Betul tak? Jujur bagi tahu.
Pertama. Yang kedua, baik, saya akan tunjuk bagi tahu. Bila yang kedua tuan-tuan guna debu tayamum dalam bekas macam apa? Stempel tu kan. Kita buka, kita tak tangan atas tu. Bagi mazhab Syafi'i, debu ni tak boleh guna dah jadi mustakmal. Yang rugi siapa dia? Duit kita RM12. Wallahu a'lam. Soal? Tak ada. Tanah tu, kita boleh tanah tu. Maksudnya kat tanah tu, kita Macam mana? Ambil tangan tak tanah? tanah tu, kita rumah tu lah, tanah rumah, kita boleh tu. Kalau dia tanah yang berdebu dan sebagainya, boleh. Tak masalah. Paling senang saya sebut tadi di dinding lah. Karena kaedah, mana-mana, bukan sawang. Debu. Sawang siapa suruh orang pergi tayamum ke sawang? Saya itu tuan-tuan, saya mengajak buat tayamum sejam. Saya bagi tahu di atas dinding apa semua ada apa? Ada debu kan? Pakcik dia tahu, ustaz, saya tak tangan atas ni, saya gosok-gosok, keluar cat. Yang habis gosok, lepas keluar cat tu siapa semua. Pinta tangan saja. Nampak tak? Allah. Soal? Ya? Kumur dengan debu? Ya? Ha? Baik. Nabi SAW ambil kita panggil dia apa? Sudah. Tadi tak ada. Setengah tak ada. Ambil. Tu saja kesan dia. Dan Nabi larang kita membazir, kita berwudu. Walaupun kita berada di tepi sungai, Nabi larang kita membazir. Wallahu a'lam. Selesai. Tuan-tuan, masalah wudu dia juga, saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan. Kalau tangan ni, pergelangan kita kan, dua cedera lah. Ya. Apa yang nak guna? Macam mana tu? Macam mana tuan-tuan, dua-dua tangan kita cedera? Nah, dua-dua tangan cedera. Contoh, saya pernah mengajar satu masalah, tuan-tuan sekalian. Saya solat dengan satu budak. Budak ni tak tahu cerdik, tak cerdik. Umur 20 lebih, dia mengaji dengan saya, dia solat dengan saya. Solat jamaah. Lepas solat jamaah, dia pun bangun untuk, dia masbuk. Dia bangun untuk sambung rakaat dia. Kemudian tuan-tuan sekalian, lepas dia solat, lepas tu dia duduk tahiyat akhir. Dia duduk tahiyat akhir, dia pun bertasyahud, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya duduk tepi dia lah, selesai solat dah, tunggu dia. Lepas tu dia ambil tangan dia, dia garu belakang. Tak apalah. Yang peliknya, dia ambil tangan ni, letak dia atas. Saya ni tuan-tuan fikir tak lepas ni. Lepas semayang tanya ni, tadi buat apa tadi? Buat apa ustaz, dia kata? Tadi tengah semayang garu belakang. Oh, yang tu ke? Saya tengah semayang belakang ganti garu ustaz. Alah, dia ganti sekejap dia ustaz. Jawab tu. Dua-dua tangan tak boleh wuduk dan sebagainya, Allah maafkan kita. Kalau ada orang lain boleh tolong wuduk, dia boleh wudukkan kita. Kalau tak ada, nak solat, rufi'atil aqlam, Allah maafkan. Allah maafkan kita. Allah maafkan. Soal? Habis. Baik tuan-tuan sekalian, dalam masalah wuduk ni juga sekali, pernah seorang sahabat berwuduk. Bila dia berwuduk, dia solat Allahu Akbar, dia datang jumpa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata kat dia, irji' fatawadda fa innaka lam tatawadda. Nabi kata, pergi berwuduk semula. Tadi dia tidak berwuduk. Maka dia berwuduk, dia datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, irji' fatawadda fa innaka lam tatawadda. Wuduk semula. Tadi dia tidak berwuduk. Nabi suruh 2-3 kali. Para sahabat yang duduk sekeliling Nabi tertanya-tanya sebab apa Nabi suruh dia 2-3 kali. Ya Rasulullah, malak amartahu bi syai' thumma sakata anhu. Wahai Rasulullah, sebab apa ni? Suruh dia berwuduk 2-3 kali, tak bagi tahu kesalahan apa. Nabi kata, fa innahu yusalli wa huwa musbilun izarah bi anna Allah la yuqbal salatar rajul musbih. Nabi kata, lelaki tadi solat dalam keadaan dia pakai pakaian dia, jubah dia, seluar dia, kain dia lebih pada buku lali.